Video yang seterusnya adalah video berkenaan Bollinger Band yang digunakan, elemen yang digunakan ataupun indikator yang digunakan dalam BBSNR. So, kali ini saya akan menggunakan TradingView punya platform. Berdasarkan TradingView, saya akan gunakan disebabkan ada beberapa faktor laptop saya mengalami kerosakan yang teruk. Saya akan menggunakan sepenuhnya TradingView. Okey, kita akan mengenal pasti penggunaan Bollinger Band ataupun BB dalam metod BBSNR. Okey. Dia dalam TradingView tidak lah makna kata ataupun yang maksudnya yang saya katakan tidaklah berbeza sangat daripada MT4 yang kita gunakan. Dia adalah fungsi yang sama, cuma kelebihan TradingView agak sedikit advance berbanding MT4 biasa, tetapi tidak ketara dalam perbezaan untuk kita nak analisa. Cuma dalam TradingView tidak boleh untuk entry, hanya dalam MT4 sajalah, kecuali ada broker tersebut menawarkan platform TradingView dalam penggunaan trading dalam satu-satu broker lah. Macam saya gunakan broker FBS ataupun Mocas, XOQ, tidak ada platform TradingView, hanya kita gunakan site TradingView tersendiri. Okey, kita the next, kita cari indikator dan kita nak mencari Bollinger Band ataupun BB. Kita nak BB standard sahaja. Kita klik di sini. Okey. Okey, dia dah keluar. Okey. BB kita gunakan, saya akan tekan sini, kita tak nak gunakan. Okey. Setting. Kita nak tengok setting dia. Setting dia adalah leg 20, source close, standard deviation adalah 2, bermakna standard daripada BB lah. Saya tidak gunakan modifikasi BB yang pelik-pelik, macam contoh kata 30 deviation 2 ataupun something like that. Saya hanya gunakan standard BB. Standard dia punya deviation 20 nisbah kepada 2. 20 adalah range dia. 20 adalah range dia daripada dia pergerakan daripada upper kepada lower. 2 adalah dia punya sekuen di antara BB kepada upper ataupun BB kepada lower. Okey, di sini advance TradingView dia ada tulis terus. So di sini upper ataupun basis ni kita panggil lebih kurang middle lah, pertengahan ni, satu line di tengah ataupun middle. Kalau di MT4 biasa dia tak boleh buat color macam ni, dia hanya di TradingView saja. So yang ni lower, dia ada tulis lower lah. Okey. Yang ni saya gunakan analisa kepada pair JBP JPY, GBP JPY. Time frame, mana-mana time frame, dan saya gunakan sekarang adalah time frame daily. Okay. Penggunaan BB adalah first kali dia adalah dalam kolom trend. Okay. Trend, kita nak tahu trend menggunakan BB hanya dalam 2 bentuk sahaja. Okey, bentuk yang pertama adalah side di mana sideways. Dia tak ada straight sangat dia punya ni, tapi lebih kurang nak tahu detect dia punya sideways, price ataupun candle bermain dalam BB, tidak keluar.
sehinggalah dia menjadi mencekik di sini, mencekik. Okey, saya akan tandakan mencekik. Mencekik dalam bahasa Melayu mencekik lah lebih kurang. Okey, di sini. Okey, salah kita nak. Okey. Okey. Okey, di situ mencekik. Bila keadaan telah mencekik, menandakan price akan membuat satu momentum ataupun trending. Kita gelarkan trending ataupun kenaikan ataupun jatuhan yang mendadak. Okey. Sebelum adanya mengembang, sebelum ada mengembang dia akan mencekik. Sebelum mencekik dia adanya flat. Selepas flat dia akan kembali mencekik dan dia akan kembali kepada flat. Dia rotation di antara flat, mendatar, mencekik, mengembang dan mencekik balik, flat balik. Dia ulang 3 perkara. So bila keadaan mengembang, menandakan price tersebut tidak mengalami ataupun membawa price tidak pergi jauh, hanya bermain dalam kolom flat sahaja. Jika price berada ataupun membuat dalam mengembang, bermaksud price tersebut masih lagi trending ke arah mana-mana yang price buatlah. Contoh kata kalau price tu turun, dia mesti akan turun sehingga dia menjadi flat kembali. Itu menandakan price tersebut pergi kepada projection harga tersebutlah. Macam mana kita nak tahu habis harga pada mengembang? Okey. Di sini kita dapat lihat satu, kita tandakan, tak payah kita pakai horizontal line ni, kita pakai crosshair saja. Candle akan buat satu di luar BB, then dia masuk, dia touch pada BB. Itu menandakan bahawa candle akan keluar daripada BB dan dia touch pada mid BB. Itu menandakan berakhirnya sebuah trend mengembang. Bermaksud dia akan kembali kepada mendatar. Okey. Untuk bahagian flat, jika touch mana-mana di antara upper ataupun lower dan keadaan BB kembali mencekik, itu menandakan price akan buat trending. So jika anda nak entry, berhati-hati pada keadaan BB, sama ada dia nak mencekik ataupun dia masih lagi mendatar, ataupun kalau anda dapat bahagian untuk mengembang, pastikan anda nak lawan dia punya trend, sila berhati-hati. Kemungkinan price tersebut akan buat re-entry ataupun second entry ataupun terjunan kembali. Contoh dia turun sekarang ni, dia masuk balik dalam BB, and then dia terjun balik, dia naik, dia terjun balik, sehinggalah, saya ingat balik katakan, candle akan sentuh mid BB. Itu menandakan berakhirnya keadaan mengembang dan kembali kepada keadaan flat. Begitulah rutin keadaan BB. Dia pergi kepada flat, mencekik, mengembang, mencekik, flat. Flat pergi kepada mencekik, dia akan mengembang, dia akan pergi kepada mencekik, dia flat balik. Dia akan rutin dia akan sama kepada 3 arah tersebut. Sama ada kalau anda jumpa bahagian mengembang, anda pastikan nak entry pada selepas mid BB. Itu arah tersebut. Contoh kata kalau keadaan sekarang ni candle telah buat pada mid BB dan bermain pada kawasan mid BB. Ini antara contoh saja pada time frame daily. Anda boleh tekan pada mana-mana time frame sahaja, terpulang.
Dan anda tengok beberapa candle rejection daripada mid BB tersebut. Saya anggarkan candle akan menyentuh upper BB sebelum dia membuat flat kembali seperti ini. Apabila dia buat flat, lower BB akan naik sampai ke permukaan mid BB dan mid BB menaik sampai kepada pertengahan candle yang berada ni. So dia akan jadi flat lah. Apabila flat, dia akan membuat satu ketidakaliran price tidak ada momentum apa, tidak ada buat momentum yang besar sehingga dia mencekik dan membuat kembali arah untuk trending ataupun untuk momentum, tak kira sama ada turun ataupun naik. Itu adalah penggunaan BB sepenuhnya. BB tidak digunakan untuk entry, tetapi dia digunakan untuk arah semata-mata. Jika anda tersilap arah, contoh kata berada kawasan ini, anda dalam posisi buyer ataupun buy, anda bersiap-siap untuk letakkan SL berapa mungkin yang anda mahu risikokan. So jika dia terkena SL, anda boleh counter balik dengan re-entry sell. Sebab bila candle tengah trending turun, candle pula di luar kotak BB, dia masih lagi kuat untuk keadaan menurun. Sama juga bila dia keadaan menaik, bila candle di luar BB yang tengah mencanak naik. So jika anda dalam posisi sell, boleh letakkan SL sedekat yang mungkin. Jika entry itu terkena kepada SL, anda boleh counter dengan entry buy. Sebaliknya, kalau jika anda nak letakkan entry buy pun boleh, pastikan candle tidak mengena ataupun tidak menyentuh paras mid BB kerana berakhirnya momentum ataupun trending mengembang. Di sini projection kita boleh menggunakan candle sahaja, tidak menggunakan BB, hanya menggunakan trend. Digunakan untuk trend saja. Kita nak tahu dalam trend sesuatu time frame tersebut. Okey, saya harap anda faham dengan apa yang saya beritahu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam beberapa episod yang akan datang ataupun beberapa video yang saya telah buat sebelum ni berkenaan metod BBSNR step by step. So saya harap anda faham. Sekian, terima kasih.